Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sambung lagi sebelum kita masuk hadis seterusnya. Sebab perbincangan daripada hadis tu panjang sikit. Bakal di tengah-tengah ni bolehlah kita masuk hadis yang berikutnya. Jadi sambung tu sebagai hadis tambahan yang tak ada dalam buku kita tu, iaitu dalam hadis yang lain dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyah an yabi'aha bi kharsiha minat sepatutnya ni bagi data ni minat tamri. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada pemilik ariyah. Pemilik ariyah ni pemilik pohon kurma untuk menjual kurma basah dengan mengambil kira sukatannya dengan kurma kering. Bila dia sebut kelonggaran tu, ruksah tu, maknanya hukum asal tak boleh jual tamar basah dengan tamar kering. Sebab kalau kita jual tu, tentulah bila dia kering tu, dia akan jadi turun timbangnya dia. Jadi, tapi walau macam mana pun, oleh kerana keadaan masyarakat masa tu, perlu pada benda tu lah. Nak tunggu kering, orang nak jual juga walaupun basah. Maka Nabi bagi kelonggaran dengan beberapa syarat. Jadi kita nak tengok sini, larangan dari menjual rutab. Rutab ni dia panggil hak kering. Hak kering pula, hak basah tu dia panggil rutab. Dan kalau kita beli lah ni pun, rutab ni dia mahal daripada hak kering. Hak takar ni, khasiat dia lebih daripada hak kering. Sebab itulah Nabi sebut, khususnya untuk bulan Ramadan ni, puasa ni, nak buka puasa, Nabi kata, bukalah puasa kamu tu dengan rutab dulu. Kalau tak ada rutab, baru cari hak kering. Maknanya kalau kita nak beli, nak persediaan untuk buka puasa bulan Ramadan ni, bulan puasa ni, cari hak basah lah. Sebab kita ada peti sejuk, boleh taruh, dia tak jadi masak. Kalau boleh luar, tak boleh hak tu. Memang mahal lah rutab tu. Kalau tak ada, Nabi kata kering pun tak apa. Jadi kita tukarlah, tak usah beli kuih lain. Kalau kita makan buah tamar lagi, makan kuih lagi, itu jadi lebih gula. Nabi tu dia makan buah tamar, dia tak makan dah sirup pisang, teri mandi, donde, dia tak makan dah. Jadi kita ni makan buah tamar, lepas tu tupen dengan hot tu pula, lebih gula lah. Nasi pula, nasi gula juga. Jadi kita cubalah, tak usahlah makan kuih-kuih tu. Kalau kecek gitu, tak laku pula orang jual kuih ni. Teka tu je orang nak cari piti. Tapi tengoklah, kita suka ngomong kita. Kalau muda-muda tak apa, makan lah dia. Tapi kat orang muda lah kuih tu. Okay. Akak di sedar ke apa. Okay. Jadi Nabi larang jual rutab dengan tamar. Tamar ni hak kering tu. Apabila mengering akan berkurang sukatannya. Bila dia berat pun dengan air. Supaya kalau orang jual getah dulu, getah basah harga lain kita jual hak basah, hak tak kering lagi. Kayak dulu orang menoreh getah, kayak mesin getah dulu. Generasi lah ni tak ada nak tengok dia getah keping lah ni. Mungkin dia mau pakai toreh-toreh jual ngepuk gitu dia. Zaman dulu dia mesin getah. Jadi dia kena jemur dia galuh dulu. Jadi hak basah dengan kering tu dari segi logik pun kita boleh nampak bahawa benda tu kalau kilo sekian, berat kilo sekian, bila dia kering dia jadi turunlah. Jadi sebab itulah Nabi tak boleh jual. Baik. Namun dikecualikan atas asas keperluan. Sebab nak segera, nak nanti kering, nak pakai pitih, kena jual juga. Tak gitu kan? Jadi Nabi pun kelonggaran. Jadi dalam sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an bai'ir ratabi bitamri faqala ayankusur rutabu idza yabis qalu na'am fanaha an zalik. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagu mana? Tanya tentang menjual rutab dengan tamar. Boleh ke Rasulullah kalau kita jual tamar basah dengan tamar kering? Maka baginda menjawab, bukankah rutab akan menyusut apabila mengering? Mutimbe rutab tu sekilo lah katanya. Bila dia kering kurang daripada sekilo. Jadi orang hanya tanya saat ni, bila Nabi kata gitu, bukankah dia akan jadi kurang timbangnya menyusut, timbangnya bila dia kering? Jadi orang tu pun jawablah, yalah Rasulullah, tentulah kering. Kalau gitu Nabi kata tak boleh. Nabi pun larang. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dari satu segi kita tengok, betul-betul Nabi ni seorang yang penyelesai masalah umat. Semua benda. Bukan kata dia mari ajar tu nak sembahyang, nak puasa, nak berzikir, wirid. Tak. Berdoa, selawat. Tapi kegiatan orang panggil harian, cari makan, nego, jual beli, tukar menukar pinjam. Jadi maknanya dia, inilah orang panggil, mari Nabi ni rahmatan lil alamin, sebagai agama yang syumul lengkap. Dia nak mengatur hidup manusia supaya manusia tu betul hidup jalan sebagaimana hak Tuhan nak. Jadi termasuklah benda jual beli. Jadi orang lain ni dia boleh faham dah. Bukan seperti orang zaman dulu bila sebut agama kat di seorang masjid cakap semaya puasa, cakap wirid gitu lah dah. Nak kecek masalah menego, masalah penggolang yang ada kata tak boleh ni. Langgar tara ustaz ataupun tok guru, tok lebar ni kecek benda semaya je dia kata. Jadi lah ni orang faham belaka dah. Maknanya sebab apa kecek gitu, sebabnya Islam hari tu orang tak cerita belah mana. Orang tidak faham zaman dulu dah. Sebab tu ustaz-ustaz di sekolah zaman dulu kat moyok je. Orang tolak tepi, orang tak buat kira. Dia tidak libatkan ustaz ni dalam kegiatan-kegiatan lain. Itu nak Islam pada masa dia panggil gharib. Jadi sebenarnya kalau dia baca kitab, dia tengok hadis macam ni, baru dia tahu, oh lagu ni, cara nak jual beli Nabi atur begini mo, siapa tamar basah, tamar kering pun dia ambil kira. Dah. Cuma rupa-rupanya selama ni kita tak tahu. Sebab bila nak ngaji agama, kita cari bab sembahyang, bab puasa. Tak cara bab jual beli. Dan kitab-kitab begini pun, lelah ni pun dibalas di masjid. Jarang orang baca tajuk ni dah. Nak ngaji agama kat bab sembahyang, bab akhlak. Cuba dengar ngajar mana-mana. Dia tidak berapa nak lah manalah. Kalau bab-bab bendanya, benda menyebabkan muamalah masyarakat. Okey. Jadi juga tidak boleh menjual barang ribawi. Kita dah bincang dah ada nekara baru ni, barang-barang ribawi yang Nabi letakkan sebagai satu barang special. Barang lain boleh buat lagu tu, barang ribawi tak boleh. Sedangkan bersama keduanya atau bersama salah satunya jenis yang lain. Daripada Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membeli kalung semasa peperangan Khaybar berharga 12 dinar. Kalung mah kali ni, iyalah. Beli loket. Pada kalung tersebut ada mah dan mutiara. Lalu aku membuang mutiaranya, tiba-tiba aku mendapati harganya melebih dari 12 dinar. Lalu aku menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuba'u hatta tufassal. Jangan engkau jual sehingga engkau pisahkan mah dengan mutiara. Orang tadi dia pisah ke tak? Kita tengok semula. Ada mah dengan mutiara, lalu aku buang mutiara. Tiba-tiba aku mendapati harganya lebih daripada 12 dinar. Kau mahal. Jadi bila ditanya Nabi, Nabi kata, bila nak jual tu, kena pisah. Dia kata, tidak boleh jual melainkan dengan pisah. Mah dengan mutiara.
Hadis ini juga menunjukkan bahawa diharuskan jual beli barang yang ribawi yang berlain jenis. Disebut fa idza katalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apa tak ada terjemuh ni? Fa idza katalafat hadhihi al-asnaf, apabila berbezanya jenis tak sama ni, fabi'u maka jualah kaifa syi'tum, lagu mana yang munuk. Dia bebas. Harus jual beli. Tetapi mempunyai ilah yang sama seperti mah dengan perak atau gandum dengan kurma. Meskipun berbeza berat dan timbangannya kerana ia dari jenis yang lain ni. Dia jenis lain ni. Semua ni bagian ribawi belakang. Perak, mah. Makan ni dengan perhiasan kan? Dengan mah perak. Gandum dengan kurma. Dia panggil ilah serupa. Kerana serupa. Kerana makan ni asasi. Perak dengan mah tu kerana bagian berharga. Namun dengan syarat ketika menjual mah dengan perak atau gandum dengan bali, hendaklah dilakukan taqabud atau serah terima atau pembayaran secara tunai di tempat transaksi. Ingat tak baru ni? Benda yang dilarang jual secara tangguh ansuran, kita bincang dulu tak? Nak beli mah cara ansuran. Ingat dah dulu minggu lepas. Dia kata boleh jual mah perak apa semua tu, tapi dia kena taqabud. Taqabud ni maknanya terima pembayaran secara tunai di tempat transaksi. Unjuk-bunjuk. Sebab apa dia barang ni barang kata panggil barang special ni, Nabi nak jaga benda ni. Takut ada penyelewengin. Dia kita bincang dah minggu lepas, cara alternatif nak beli barang kemah ni kan, ialah dengan cara ada peminjam. Tak boleh jual cara ansuran. Biasa tak? Timbul cerita gapo barang ni ya kutu dah. Kutu tu tak ada masalah. Dia tidak panggil asuran tu makna ipu pitih. Cuma masalahnya harga mah tu jadi naik turun, hak tu jadi masalah. Betul tak? Bulan ni boleh kat orang ni, boleh beli mah, boleh depan mah naik, tak boleh beli dah kat orang ni. Dah selesai mana masalah tu. Jika keduanya berpisah sebelum pembayaran, maka akad itu terbatal. Sebab begitu sekali mengikut pendapat urasian ulama, khususnya ni Bulughul Maram ni banyak bersandar kepada siapa dia ni? Kitab Sun'ani, Subulus Salam. Imam besar jugalah mazhab dalam mazhab Syafi'i kita, Sun'ani. Tak ingat dah tahun berapa ni zaman dia. Ya. Jadi dia pendapat dia kata kerana pada keduanya terdapat amalan ribawi. Hukum ini meliputi semua jenis barang yang ribawi, yang disebut nekara tadi. Ia dijual dengan jenis yang berlainan sifatnya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ba'sa bi bai'iz zahabi bil fiddah wal fiddatu aktsaruhuma yadan biyadin amma nasi'ah fala." Fala ba'sa bi bai'il burri bisya'ir wasya'ir aktsaruhuma yadan biyadin wa amman nasi'ah fala. Maksudnya tidak mengapa menjual mah dengan perak dengan jumlah perak lebih banyak secara tunai serah terima. Memanglah kalau jual tu perak banyak pada mah sebabnya mah lah. Skelu mah tak sama dengan skelu perak. Boleh Nabi kata. Jika secara tunai serah terima. Adapun dengan cara nasi'ah, gapo nasi'ah ni ditangguh serah terima, tidak boleh. Ni duk ulama kita pun dia tidak perinci benda ni, duk baca banyak dah pendapat-pendapat tulisan ulama Sun'ani pun tak royak. Bapa dia tak boleh sangat bertangguh. Tapi dia sebut ni Nabi tak buyang. Jadi ta'abud kita, bila Nabi kata gitu tak sah lah. Nabi tak bui. Betul tak? Supaya gini lah. Kita berasa tak apa, ikut kita nak duduk lagu mana. Tak, nak duduk lagu mana. Rupanya ada. Kita duduk cokoh tu Nabi larang. Ingat juga apa dia. Duduk cara apa tu? Paut-paut pegang lutut boleh tak? Dia tak boleh. Boleh.
Ada orang dia tak ingat dah lama dah baca ni. Kita kata apa ke dia dapat kau kita nak duduk lagu mana dah. Hak boleh ingatnya gini masa semaya. Hak Nabi larang masa semayanya ketika duduk antara dua sujud. Duduk dia diri kaki dua-dua. Jadi jumpa orang dia tak reti lipat. Dia kira sebentar duduk antara dua sujud kan. Dia kira duduk dia diri kaki dua-dua supaya sujud. Tapi masa dia duduk antara dua sujud pun dia duduk gini juga. Apa dia? Ada larangnya. Cuma tidak siapa ke hal. Ada beberapa kedudukan yang Nabi larang. Bukan dia duduk lipat gini, dia diri dua. Rohok nampak duduk dengan rohok. Jadi benda tu apa yang jadi hak tu makruh duduk lagu ni tidak makruh. Tu kadang-kadang Nabi tak royak. Cuma Nabi kata tak sah lagu tu. Boleh lagu ni. Okey. Maka tidak boleh dia kata. Lepas tu pula dua kali dan tidak mengapa menjual ni hak datang ni dua kali ulang hak tulah ni. Dan tidak mengapa menjual gandum dengan syair. Syair pun gandum pun gandum dia panggil bur. Kita lah ni kita panggil gandum Melaka. Dia gerik lain. Bur hak kualiti tinggi. Syair rendah sikit. Kalau kita kata gak berah gerik A lah. Berah gapo dia sini. Beras yang kau mahal sekali. Kalau zaman dulu kalau beras tempat zaman dulu juga padi mahsuri dia dak nama dia ni. Jadi bur ni satu gandum yang kualiti tinggi. Okey. Dan ini kita ni kita tadi kata sebab kita berlaku kita kena tengok memanglah gandum dengan gandum kita tak cara tu. Jadi gini. Jadi kita baca kita nak tengok asah dia. Kita nak tukar ke berah. Nak tukar ke berah. Nak tukar ke bagemah serupa kan? Berah. Kalau tukar bagemah serupa kan Nabi di belakang lah. Tak ada orang tukar nak pun tak ada. Gandum dengan berah. Ni orang panggil jualan klasik ni tak? Kita tukar kali supaya kita baik. Sekarang ni gini. Adalah di antara pendapat ulama ni pula. Bila dia kata apabila masuk kepada pitih duit tu kan. Dia jadi tidak itu dah tu. Dia tidak jadi tukar barang dah kan. Pasal pitih tu kira benda lain. Pitih benda lain. Jadi makna dia tak ada masalah lah. Boleh lah. Sebab sekarang ni bila kita beli mah dengan pitih. Tak timbul dah. Tak timbul dah benda. Tapi tak timbul dah benda tangguh tu kan. Maknanya boleh. Tapi sebab kerana dia ada mah tak ada juga situ. Sebab itulah kalau kita baca dalam laman web mufti wilayah Persekutuan dulu. Dia kata tak boleh beli mah ansuran. Sebab dia kira mah tak ada lagi. Padahal mah dengan pitih dah. Tapi dia duduk situ lagi. Walaupun mah dengan pitih dia kira tak boleh lagi. Tak boleh juga. Dia lah yang bagi alternatif ambil pihak ketiga biaya je. Bukan. Macam kata contoh kita nak niaga mah kan. Kita beli kedai. Kalau menjual ansur tak boleh menjual cash. Bila menjual cash mesti jual mahal sikit pada kedai. Tentu. Tentu lah. Tak apa dah. Tu jual beli tak apa dah. Ya orang yang bagi kita tu buat kita beli kedai lain. Ya kita gitu. Artinya orang awam tak ada nak niaga mah. Dia gini, cuba kita ingat mah juga seperti barang lain. Tidak ada kena orang nego tu. Dia gamit tempat lain, dia jual tempat lain, dia boleh hutang. Dia jual barang ni kan. Dia pergi beli, dia tahu tempat dia pergi beli. Dia beli golok ada, kalau barang orang tu jadi sekian kan. Dia beli gol 12 riyal, dia klik dia jual 18 riyal. Nego boleh kan. Jadi mah kalau buat lagu tu juga boleh. Kita boleh kita pergi cari ataupun begini lah kita beli dengan kuantiti yang banyak kita beli dengan 10 pasang gelang dia kata beli tentu token lebih murah kita dah supaya kedai roncik juga dia boleh jual susu stain boleh hutang tu kerana bukan dia beli stain jual stain
Dia pergi beli banyak. Bila dia beli banyak, dia klik jual. Cara runcit tu boleh betul lah dah. Hak tu memang boleh dalam Islam. Jadi kalau mah saat ni pula nya, dia pergi beli boleh 10 pasang gelang ni dah. Ha, jatuh ke berapa. Jadi atas tu dia boleh betul lah berapa ratus atas tu. Hak tu tak ada masalah, tak bincang. Cuma disebut nasiah ni. Hak kita jadi muskil ni kan nasiah. Sebab apa dia tak boleh biasa orang? Ia bagian lain boleh, bagian ni Nabi tak bui. Sehingga mufti kita tu bagi alternatif nak pula. Kan situ nak bayar lah. Okey. Dan jika ni jenis barang ribawi ini dijual dengan jenis dan ilah sebab yang berbeza, seperti mah dengan gandum, dan perak dengan garam, maka diharuskan berlaku tafadul dan juga nasiah. Boleh pula tangguh. Tapi apa pitih tak boleh. Dah. Mah dengan gandum, dia kata boleh tak? Sebab ilah lain. Tak dengar ada sini. Gandum lain, beras lain. Gapo dia ilah? Sebab mah dengan perak ilah serupa, barang berharga, tapi barang bukan makan ni. Gandum dengan beras barang makan ni. Ilah lain tu dah. Jadi kalaulah beli gandum dengan mah, beli garam dengan perak, tafadul pun boleh, nasiah pun boleh. Boleh bertangguh. Boleh bertangguh. Asuran pun boleh. Terbalik pada cerita tadi. Yang apa bila dengan pitih tak boleh juga. Tidak pitih muka lain kan. Kalau katakanlah pitih tu mah contohnya. Kita pun boleh berat. Secara asuran mesti boleh. Boleh pula. Tapi dia kata tadi. Bila mah tu jadi tak boleh. Tapi dia kata saya ni mah dengan beras lah. Apa beza mah dengan pitih? Dia kata pitih-pitih tu mah. Tak. Iyalah rasa tak. Sebab dia pitih ni, dia nak kata dia tu, aku tengok ilah. Ilah mah ni perhiasan kan? Bagai harga. Pitih macam-macam ilah boleh. Pitih tu sendiri. Beli beras boleh, beli kereta boleh. Semua benda pitih ni tak? Dia asas tu. Dan orang pitih berasa kemah pasti setengah mah kan tu. Gajian nak buat pitih, mencetak pitih tu. Tak juga. Tapi apa mufti kita duduk lekat lagi tu. Jadi orang yang boleh pakai asuran dia duduk sana ni. Dia lah ni kalau kita tanya orang kat orang lah ni. Dia nilai duit kita naik jatuh lah ni. Dia tengok kepada semua perkara. Dagangan import, ekspor, aset negara, pelaburan. Ni, nampak tak? Dia PT naik macam Singapura. Tak ada emas sikit abuk Singapura. PT dia naik kerana pelabuhan dia. Artinya, kalau kata mah tu disandak, pitih disandak kepada mah tu, tak berapa tepat lah. Hati kecil kita lah. Itulah mufti kita, modern pun kat duduk situ juga. Kita tak dengar mufti perlih kata lagu mana. Kita bincang gini ya, you ketin apa kan? Tepan. Nak sesama masalah ni, jual mah beli secara asuran. Sebab apa ia tak boleh? Sebabnya dia kira pitih tu mah juga. Tu je benarnya. Sebab Nabi tak uwi. Mah dengan perak tu. Kalau mah dengan mah kita boleh faham. Tak boleh tangguh betul. Tapi kalau mah dengan pitih kita tak boleh faham. Sebabnya kita anggap pitih sekarang jadi kita jaga pada mah. Nanti nampaknya gini. Kita kena jelajah tengok takut ada fatwa baru gapo. Nak tengok juga mufti lain. Jadi sebabnya bila baca kitab ni dia kata tak boleh, dalam kitab ni tak sebut pitih. Nak tahu pitih ni, tengoklah dalam web rasmi kita tak pasal bunuh model tak ada kitab nak tahu ni dah. Tengok mufti wilayah, web rasmi dia je adanya. Dia kata tak boleh, dia bagi alternatif kan. Kita tangguhlah dulu hak tu kan. Pakak carilah, takut ada fatwa mufti pelih kata tak apa pula. Ia berdasarkan hadis Aisyah. Hak Nabi sebut ni boleh kita boleh pegang lah. Nabi tak sebut pitih ni dah. Tak ada kena-kena dengan kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin warahanahu dir'ahu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan ni dari seorang Yahudi secara tertangguh.
Lagu mana? Dan baginda menggadaikan baju perang kepadanya. Maknanya dia tidak bayar dengan makan ni juga ni. Mana Nabi lari dah tu. Daripada makan ni kepada baju. Nampak tak? Hadis Bukhari benar. Dia kebayang apa tu? Dia kebayang makan ni juga. Dia mau baju. Dia saya dia. Kalau tak dibayar orang baju. Artinya boleh tangguh pula. Hamba tadi kata tak boleh. Dia lebih dah benar tu faham, cuma nak tengok dalam situasi kita lah ni lah. Situasi kita ni lagu mana. As-Sun'ani ni itu yang kita duduk murah mana dia lah ni mana. Di samping bukan dia saja, ada orang lain, tapi maknanya utamanya dia. Sun'ani berkata dalam kitab Subulus Salam, ketahuilah bahawa ulama telah sepakat atas keharusan menjual barang ribawi yang tidak sama jenisnya dengan cara tertangguh dan saling dilebihkan antara satu sama lain seperti menjual mah dengan gandum, perak dengan syair dan lainnya dari barang-barang yang ditakar. Tidak masalah, takutnya makan ni sama makan ni ilah yang sama. Makanan yang sama. Baru masuk hadis baru kan. Dah ada 7 minit lagi. 8.5 minit tak? Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janibin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamri Khaybar hakaza faqala la wallahi ya Rasulullah inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ain was-salasah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi'il jam'a bid-darahim thumma ibta' bid-darahim janiban wa qala fil mizan misla dhalik muttafaq alaih li Muslim wa kadhalik al-mizan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaybar. Mengangkat mana dilatih lah, latih amil zakat. Ia kemudian membawa kepada beliau tamar yang bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah setiap kurma Khaybar seperti ini? Nabi tanya, oh comelnya wah tamar ni. Kau mau ambil di Khaybar lagu ni belaka kau? Dia tanya. Dia menjawab, demi Allah tidak dok. Cuma pilih hak molek lewat mereka Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, kami menukar satu sok seperti ini dengan 2 sok dan 2 sok dengan 3 sok. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lakukan itu. Jualah semuanya dengan dirham. Kemudian belilah tamar yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda, demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang. Muttafaq alaih menurut riwayat Muslim. Jadi dia tegurnya gini je. Maknanya Amir tadi dia jual beli tu saat ni tamar dengan tamar. Inilah yang serupa. Nabi kata jangan lagu tu. Beli dulu tamarnya dengan duit dirham dulu. Lepas tu jual dulu tamar tu dengan duit dirham. Boleh lagi beli tamar lain. Dia nak lagu tu. Kali kita balik kau ni pula. Beli mah dulu dengan pitih. Lepas tu lepas tu jual boleh pitih pun tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Sebab pitih dia kira mah juga. Situ ya. Lepas tu kalau lah beli berah. Berah. Kena netu dulu. Ni.
Jual beras boleh asuran ke tak boleh asuran? Ni, nak jual beras asuran. Boleh. Pasal apa? Pasal kita tukang pitih. Nak tu dulu pitih tu gapo? Kalau kata pitih tu beras, baru tak ada pitih temah tadi kan? Ia tak boleh mah tu kerana pitih sana kemas tu je. Asuran ni, bagi ribawi tu mah saja ya. Tak bagi ribawi. Kalau bagi ribawi, beras tak bagi ribawi. Masalahnya bagi ribawi, dia kata boleh sekiranya indah tak serupa. Mah dengan pitih dia kira indah serupa. Sebab tu Nabi ajar sani, bagi ribawi lah mah dah. Mah bagi ribawi, ganda pun bagi ribawi dia sebut ni. Tapi jangan indah-indah lain. Dirham kan, dirham ni perak lah. Perak ni bagi ribawi. Gandum pun bagi ribawi. Betul? Jadi kahwin ni buat gandum dengan gandum. Nabi larang gandum dengan gandum. Sebab indah serupa. Jadi balik kepada kita nak asuran ni. Kalau pakai fatwa mufti wilayah ni, jual asuran mah tak boleh. Sebab pitih tu mah juga. Nampaknya dia duduk situ lah tu. Dia tak boleh tu. Tapi kalau jual asuran beras boleh. Sebab beras dengan pitih, beras dengan mah. Ambil pitih tu kat mah dulu. Pitih-pitih tu mah. Orang kita pun sebut tak ada pitih mah tak? Tidak pitih mah. Dia tak kata tak ada pitih beras dia. Ke mana? Cuma nak nentu saat ni yolo sungguh ke pitih tu mah. Nak tanya siapa Mufti tu betul dah, tak boleh salah ke dia. Mufti wilayah tu dia terikat dengan duit ni ialah mah. Apa tak? Sebab kata dia KJL dia buat nak cetak duit tu, dia sandarkan kepada mah yang ada dalam stok negara. Betul. Bapa dia turun naik dia, takkan dia cek semua mah. Dia bergantung kepada duit kita ni kan. Dia bergantung kepada hal tu, tapi nilai duit. Nilai duit maksud dia nak cetak jumlah PT. Hal tu kena betul molek. Kalau betul dia sungguh betul, bukan naik turun rumah, bukan naik turun duit. Nak cetak bila nak cetak sebanyak mana tengok. Kalau negara yang tak ada emas, tu tak kerti dah tu. Benda orang ekonomi tu kena tanya dia tu. Kita tak mengaji ekonomi tanya orang lagu tu dah. Ada negara yang dia tak hira, dia cetak. Orang tak berani. Kita kata kita cetak, bangsa bersatu dia mari buat tindakan lain. Mencetak wang lebih daripada yang dibui. Negara mana? Buat tepi Amerika. Kata Rusia pun lagu tu. Orang tak berani kosek. Korea Utara. Siapa dia berani? Korea Utara. Orang tak berani kosek dia. Tak sama tu dia tak berdagang dengan orang dia. Tahu tak cerita Korea Utara ni? Rakyat dia internet tak ada. Dia kurung rakyat dia sebenarnya legit. Rakyat dia tak tahu dunia luar ni. Dia buat semua oleh edah dah. Nak bahasa ikar tu bahasa bahasa dak dah tu dia. Zalim sungguh. Korea Utara ni. Dia buat hamba rakyat dia. Rakyat dia tubik kan. Waris dia bang. Pos saudara dia tubik bang ni. Buat ke dia kuat intelijen dia. Siapa kau kalau lupa lari-lari. Kapan-kapan mati kena bedih. Dia atas orang dia mari. Bisa dia ni. Risikkan dia. Dia tu unggu. Tubik negeri bedih. Rakyat dia tak boleh tubik. Dia pagah habis. Okah bedih. Anaknya jadi orang lagu ni kan. Negara-negara gini dia bebas nak cetak PT setawan. Kita tak boleh. Tak. Okey. Hadis ini secara tekstual menunjukkan larangan daripada menjual salah satu daripada ni barangan ribawi yang sama jenis, iaitu taman dengan melebihkan kadar salah satu daripadanya. Jadi riba ni kalau dia sandar atas benda lain, tak apa. Dalam konteks hadis ini, seorang sahabat lelaki yang menurut sebagian riwayat bernama Sawad Al-Ghaziyah dilantik nama dia tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mengutik hasil tanaman di Khaybar, sebuah perkampungan Yahudi yang terletak di utara Madinah. Di antara hasil pungutan tanamannya ialah tamar yang kurang bagus.
lalu ditukarnya dengan tamar yang lebih bagus beserta dengan tambahan dari tamar yang kurang bagus. Ia dilarang oleh Rasulullah kerana mengandungi amalan riba kerana ia dari jenis yang sama tetapi berbeza kadar dan timbangannya meskipun kedua tamar tersebut berbeza kualiti yang bagus dan yang kurang bagus. Tak boleh juga lagu tu. Dia tukar sungguh lah. Jadi maknanya kalau kita nak tukar berah dengan berah, berah cak naga tukar dengan berah cak buh sindik dah. Tak serupa tu tak? Tak boleh tukar. Walaupun tak apalah. Tukar dua ni. Lepas tu. Kerana ni mahawi lebih sikit. Tak boleh. Dia kena lalu kuat pitih dulu. Nabi larang. Caranya ialah. Beli dulu. Lepas tu jual balik. Dia kena ada benda lain dulu tengok. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La sa'ai tamrin bisa'in wala sa'ai. Tasniah tu dua tu. Sa'ai tu dua. Hintatin bisa'in wala dirham bi dirhamaini. Ni tengok lagi dah. Sa'aini ada nun sebut dia dah. Apa hilang nun ni? Sebab nak sandar ke tamar. Jadi mudhaf. Ni jangan tubik dalam nun ni sebab tak ada belakang. Apa dah? Tidak boleh menjual dua sa'. Dua sa' sa'aini asalnya. Tamrin kurma dengan satu sok dan tidak boleh pula menjual dua sok gandum. Sok ni gatal. Dengan satu sok uduh bunyi sok ni. Kita gatal. Dan jangan pula satu dirham dengan dua dirham. Ia bermaksud perbezaan kualiti barang yang ribawi tidak boleh dijadikan asbab untuk melakukan jual beli secara tafadul. Tafadul ni lebih. Kita tukarlah berah kawan cak serindik mahal. Berapa? 15 apa? Serindik? 20. Lepas tu beli cak basikau, cak buah timu. Buah timu murah. 13, waktu 18. Oleh kerana tak sama, kita kira kedu tak sama lah, tak sesali dah. Dia tak bui. Tidak boleh. Kalau orang tak nego dia pakai pita tak. Dia kena beli dulu. Beli berah ni, budih pitih, beli berah ni. Kena lalu buat pitih dulu. Ia bermakna semua jenis tamar dianggap sama jenis meskipun berbeza kualiti dan ia merupakan ijma' ulama. Begitu juga mah dengan mah. Walaupun berbeza kualiti mah 10, mah 9. 9.9 ke 9.1 ni. Agak boleh mah tak kerti. Dikira sama jenis dan dilarang berlaku lebih kurang antara kedua. Namun jika barang yang ribawi yang dijual beli bukan dari jenis yang sama seperti emas dengan perak, gandum dengan tamar, maka diharuskan lebih kurang atau berbeza kadar atau timbangan dengan syarat hendaklah dilakukan secara tunai atau taqabud, tepat. Enggak kalau buat sama dia untuk gini, emas dengan perak. Dia boleh. Tapi tidak boleh cara asuran. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit sebelum ini. Ia bermaksud jika berbeza jenis maka jualah sesuka hati kamu asalkan dilakukan secara tunai. Juga tidak dibolehkan jual beli kurma basah atau rutak dengan kurma kering atau tamar kecuali jual beli araya. Iaitu jual beli buah tamar basah yang masih berada di pokok dengan buah tamar yang sudah kering. Hal ini Nabi beri pengecualian. Masuk Isa dah ni. Panjang sikit ni tak habis lagi ni. Kita nak bukti mana ni? Kita ambil semula sin ni dah. Betul dah? Lepas raya tak ingat ni kita tak tanda ni. Kita bincang sin ni dah. Kita ambil jenis ribawi. Kita ambil sin ni semula. Jenis, namun jika barang yang ribawi dijual beli bukan dari jenis yang sama. Ambil sin ni dah. Sambil dalam puasa ni